Sebelum saya memulakan program ini, saya terangkan sedikit penafian disclaimer. Maklumat yang disampaikan dalam program ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan. Selain itu, pembukaan Google Form bagi sesi Q&A juga kini dibuka bagi peserta yang ingin bertanyakan soalan selepas sesi kita sebentar lagi. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke majlis kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berhormat Rektor dan Timbalan Rektor. Yang berusaha Ketua Pusat Pengajian. Yang dihormati ahli panel, barisan tertinggi dan para pensyarah. Yang dialu-alukan tuan-puan dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program online webinar Why Property Investment. Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi hari ini dengan izin serta limpah rahmatnya dapat kita berkumpul pada webinar pada hari ini. Saya, Nurliana, pelajar pengurusan hartanah dari UiTM Shah Alam selaku pengacara majlis bagi program pada hari ini. Di samping itu, pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih bagi seluruh para peserta kerana sudi meluangkan masa bagi bersama-sama menjayakan webinar pada hari ini. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan dengan penuh ketakwaan untuk mengaminkan doa yang diiringi oleh saudara Amir Rahimi. Dengan itu, dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليهم أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مرحوما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل البركة واجعلنا من أهل المغفرة اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلينا وجيراننا وضيوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudara Amir Rahimi atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, webinar Why Property Investment ini bertujuan memberi penerangan kepada para peserta mengenai pelaburan saham dan pelaburan hartanah serta membuka ruang pertanyaan kepada para penceramah untuk menjawab sebarang pertanyaan berkenaan hukum pelaburan dan lain-lain. Bagi pengetahuan anda semua, webinar ini adalah program anjuran bersama pihak Estate Management Society, UiTM Perak dan UiTM Shah Alam. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput
Tuan Syahid Karim, iaitu tetamu jemputan kita pada hari ini, yang juga merupakan Chief Executive Officer, CEO dan juga founder OD Legacy Realty MY Sendirian Berhad. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya akan memberi ruang kepada Tuan Syahid Karim untuk berkongsi penerangan beliau yang luas tentang pelaburan hartanah kepada para peserta. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Liana dan terima kasih kepada yang hadir pada hari ini untuk sama-sama belajar ataupun saya akan kongsikan sedikit pengalaman dan ilmu tentang pelaburan hartanah. Alright. So sebelum saya nak continue, boleh tak saya mungkin boleh dengar tak suara saya? Boleh. Jelas Alright. Okay. So di Malaysia ni banyak sangat pelaburan dekat Malaysia ni pelaburan mengikut ataupun patuh syariah, emas, ASB, saham, unit trust dan hartanah. Tapi hari ni saya tak nak share yang lain-lain sebab fokus saya adalah hari ni adalah tentang pelaburan hartanah, di mana saya sendiri sebagai pengasas ataupun CEO One Dream Legacy Realty Sembahat, dan saya juga adalah seorang pelabuh hartanah di mana saya dah invest lebih dari 6 hartanah dalam masa 3 tahun. Alright. So Nurliana boleh saya dah boleh mula sekarang Dah boleh Okay. So nama saya panggilan saya panggil saya Syahid Karim, berumur 31 tahun, berasal daripada Johor Bahru. Saya adalah seorang anak tunggal di mana saya memang tak ada adik-beradik, dibesarkan memang seorang-seorang saja. Sudah berkahwin dan mempunyai 2 cahaya mata. Alright. Dan saya juga adalah saya bermula dalam bidang hartanah ni pada tahun 2018 dan saya adalah CEO untuk OD Legacy Realty Sembahat dari 2018 hinggalah kini. Alright. So agensi kami berada di Johor. Sekarang ni mempunyai 3 branch dan mempunyai 200 perunding anggaran dalam 200 perunding hartanah dan mempunyai 25 orang staf sokongan. Alright. Jadi dalam sesi hari ini saya akan sharekan tentang ilmu pelaburan hartanah. Jadi pada kawan-kawan ataupun saudara-saudara yang ada soalan tentang pelaburan, boleh tanya di akhir sesi nanti. Betul tak, Nurina? Okay, right. So boleh next. Boleh tukarkan slide. Alright. So okay, ini agenda untuk hari ini. Okay, bila dengar pasal hartanah semua takut sebab saya yakin ramai yang berfikiran bila dengar hartanah je perlu keluarkan kos yang banyak, perlu keluarkan modal yang banyak, perlu ilmu yang banyak. Sebenarnya untuk pelaburan hartanah ni hanya perlu ada basic, ada ilmu basic dan dah boleh start dah. So hari ni saya akan sharekan asas bagaimana bagaimana kawan-kawan nanti saudara-saudara bila bermula bekerja nanti nak start melabur dalam tanah. Ini adalah asas yang dan risikonya adalah sangat rendah. Saya akan tunjuk juga contoh bagaimana satu properti yang saya beli mendapat keuntungan dalam masa 3 tahun. Right? So agenda kita pada hari ini adalah topik kita hari ini adalah apakah itu pelaburan hartanah. Nombor 2, bagaimana mendapat keuntungan dalam pelaburan hartanah. Okey, nombor 3, langkah permulaan melabur dalam hartanah. Nombor 4, strategi pada peringkat awal untuk melabur dalam hartanah. Nombor 5, kelebihan dan risiko pelaburan hartanah. Dan nombor 6, adakah pelaburan hartanah sah dan selamat di sisi undang-undang patuh syariah. Right? So hari ini saya akan share juga bagaimana nak beli hartanah pertama tanpa mengeluarkan deposit. Okay, so boleh next moderator. Okay, so ini saya sangat suka quotes daripada Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Okay, zaman sekarang ni
kita memang tak boleh bergantung kepada satu source income saja. Maknanya kita memang kena ada banyak source income. Andai kata bekerja tu kita tak boleh fokus hanya dapat gaji. Kita kena dapat income kedua dan ketiga. Barulah kita boleh survive dalam dunia sekarang ni. Yang di mana dunia sekarang ni sangat struggle. Semua orang bertemu dengan macam-macam ujian, macam-macam masalah. Alright, so ini adalah dari Warren Buffett. So ini quotes ni memang saya suka dan mungkin kawan-kawan boleh pegang juga quotes ni. So boleh invest property insyaAllah. Alright. Okay, so ini adalah daripada Robert Kiyosaki punya strategi ataupun format. You boleh tengok dekat sini, yang sebelah color biru ni active income, yang sebelah kanan adalah passive income. Di mana ramai yang duduk dekat sebelah color biru ni, di mana you work for money, bekerja ataupun self-employed, dan tak ramai yang duduk di sebelah kanan, business dan I. E adalah employee, S adalah self-employed, B adalah business, I adalah investor, menjadi pelabur. Alright, so tak ramai di sini. Yang the best adalah bila kita pandai, kita boleh duduk dekat sebelah biru dan sebelah kuning juga. Contoh kita bekerja, kita ada gaji yang tetap, dan kita juga duduk di sebelah kanan sebagai pelabur, insyaAllah. Alright, jom. Hari ini saya nak sharekan bagaimana nanti bila dah mula kerja, boleh start juga duduk di sebelah kanan sebagai pelabur. Jangan risau, bila ada ilmu, semuanya insyaAllah, semuanya akan berjalan dengan lancar. Right, next. Okay, so apakah itu pelaburan hartanah? So pelaburan hartanah ni adalah iaitu membeli satu jenis hartanah khas bagi mendapatkan keuntungan hasil daripada pembelian tersebut, sama ada untuk aliran tunai atau kenaikan harga hartanah. Okey, maknanya kita beli sebuah hartanah untuk mendapat keuntungan, right? Dapat keuntungan daripada cash flow ataupun capital appreciation. Alright, apa itu aliran tunai dan apa itu capital appreciation? Okay, so cash flow tu kita boleh mendapatkan daripada sewaan hartanah tersebut. Alright, so contoh hartanah tu kita sewakan 1,000 monthly installment RM800. Jadi satu bulan kita boleh dapat positif cash flow 200. Alright, dan apa pula capital appreciation? Okay, capital appreciation ni adalah daripada kenaikan nilai hartanah tersebut. Alright, contoh kita beli pada tahun 2018 200,000 dan pada tahun 2022 hartanah tersebut meningkat ke 300,000. So kenaikan adalah 100,000 daripada hartanah tersebut. So kejap lagi saya akan share lagi bagaimana nak tahu property tu bagus untuk capital, bagus untuk sewa ataupun dah boleh masuk untuk jual. Alright, so next. Okay, thank you. Alright. Dekat sini adalah kenapa hartanah adalah pelaburan terbaik. Alright, so nombor satu, kenapa pelaburan hartanah ni adalah sangat terbaik. Nombor satu adalah menjana pendapatan pasif. Menjana pendapatan pasif ni banyak daripada property actually. Kita boleh dapat daripada sewa rumah, kan? Andai kata kita beli, kita sewakan rumah. Tetapi ada lagi satu cara, andai kata kita tak ada property dan kita nak start jana pasif untuk property pun boleh, tak ada masalah. Kita boleh menggunakan strategi sublet. Okay, maknanya kita sewa rumah tersebut, contoh kita sewa dengan harga 1,000 dan kita sewakan kepada orang lain dengan 1,500. Itu yang kita panggil sublet. Alright, so boleh back tadi tak? Sorry. Okay, ini nombor satu, menjana pendapatan pasif. Nombor dua adalah dapat beli aset lain. Alright, so dapat beli aset lain ni adalah sangat penting untuk semua tahu. Contoh, kita beli property, sebuah property tu, dan kita mendapat keuntungan daripada property tersebut, kita boleh membeli aset kedua dan ketiga. Alright, ada cara dia. Alright, so hartanah ni adalah tiada susut nilai. Pengalaman saya dalam hartanah ni, nilai pasaran akan terus naik sehinggalah capainya ceiling price, dan
hanya andai kata kita nampak macam harga hartanah jatuh. Dari dulu kita dengar nilai pasaran hartanah ni akan jatuh ke? Selama saya dalam hartanah, saya tak jumpa lagi nilai pasaran susut. Kecuali pemilik rumah jual rumah dengan harga lebih rendah. Okey, maknanya katakan masa COVID itu hari, ramai tak membeli tetapi ramai menjual. Okey, so ramai pesaing untuk jual rumah. Jadi pemilik rumah perlu jual rumah dengan harga lebih rendah. So itu adalah kalau orang kata harga turun, nilai tak turun tetapi harga jualan yang turun. Alright. Nilai physical asset meningkat. So untuk pelaburan tanah, nilai physical asset pun akan meningkat. Right? So asset tu akan terus meningkat dan meningkat dan meningkat. Right? Mereka boleh next. Okay. Next ni adalah kita punya tajuk adalah bagaimana mendapat keuntungan dalam pelaburan hartanah. Alright. So nombor 1 adalah beli dan sewa. Beli, sewa. Okay, so saya boleh moderator boleh saya pakai whiteboard tak untuk saya share? Boleh? Okay. Alright. So yang ini adalah strategi beli dan sewa. Okey, kalau boleh nampak dekat situ A, B, C. Alright, so kalau kita nak beli untuk sewa, nombor 1 yang sangat penting, kriteria yang kita kena tahu untuk kita mendapat property yang bagus untuk kita sewakan adalah nombor 1, dan kita kena faham tentang ni hartanah yang bakal dibeli, iaitu type property. Kita kena tahu property mana yang bagus untuk kita beli untuk cash flow, untuk beli dan sewa. Apartment ke, flat ke, rumah double story ke ataupun single story. Yang ini kena tahu. Okey, ini sangat penting. Nombor 2 adalah bakal penyewa. Alright, so maknanya andai kata kita nak beli property tersebut, kita nak beli sebuah property ni, kita kena tahu. Bukannya kita beli suka-suka, tak. Kita kena tahu siapa bakal penyewa untuk rumah yang kita nak beli tu. Alright, so yang ini adalah sangat penting. Kita nak kena tahu. Property yang kita beli ni berdekatan dengan apa? Contoh berdekatan dengan sekolah. Jadi kita boleh target, okey, untuk cikgu sekolah. Kalau kita dekat dengan shopping mall, so kita dah tahu dah. Kita boleh beli untuk kita sewakan pekerja-pekerja yang bekerja di sana. Contoh kita bekerja, rumah kita tu berdekatan dengan kedai-kedai yang banyak. Kita boleh target mereka yang bekerja ataupun mungkin pemilik kedai tu yang masih belum ada rumah lagi untuk kita sewakan. Alright, dan C, untuk beli kita sewakan sangat penting. Kita kena tengok lokasi hartanah tersebut. Alright, so lokasi hartanah ni ada sangat penting. Andai kata nak melabur dalam hartanah, kena faham lokasi adalah sangat penting untuk semua. Okey, maknanya kita kena tengok lokasi tersebut tu senang tak untuk kita, ada banyak tak kemudahan dan senang tak kita nak cari penyewa dekat situ. Okey, so lokasi ni adalah sangat penting jika nak mula di dalam pelaburan hartanah. Alright, sebab hartanah yang senang sewa akan senang untuk jual. Contoh, ini kunci dia kan. Ramai tak tahu. Property yang kita beli ni senang tak untuk jual. Ini adalah kunci dia. Property yang senang sewa adalah property yang senang untuk jual. Lagi-lagi yang terbaik adalah bila installment 1,000 boleh sewakan 1,000 lebih ataupun boleh ngam-ngam dengan installment tu, dah confirm property tu sangat senang untuk jual. Tetapi ini kawan-kawan boleh pegang ni. Andai kata property tersebut monthly installment RM3,000 tetapi boleh sewakan hanya dengan RM1,800, saya sangat yakin property tersebut sangat susah untuk jual. Sangat-sangat susah. Kecuali ada kecuali juga rumah tu renovate dengan sangat cantik dan kita boleh target kepada mereka yang beli untuk on stay. Alright. So ini adalah formula untuk cash flow. Nak tahu berapa persen yang okey Okay. Saya nak tunjukkan rental yield kat sini. Saya share screen dulu. Alright. So formula untuk kita tahu property tu bagus untuk kita sewakan ke tak. Okey, ini adalah formula dia.
Okay, so sewa bulanan, contoh, okay, kita contoh dulu rumah ni adalah rumah okay, contoh rumah ni 200K. Right. So monthly installment untuk 200K adalah right. So macam mana nak tahu property ni bagus untuk sewakan ke tak? Alright. So RM900 ni nak tahu rental yield ni berapa persen? RM900 kali dengan 12 bulan. Oh sorry. Contoh kita boleh sewakan okay, kita boleh sewakan 1,000. So formula dia adalah sewa bulanan 1,000 kali dengan 12 bulan kita dapat 12,000. Okay. 12,000 kita akan bahagikan dengan harga rumah yang kita beli. Kita akan bahagikan dengan 200,000. So kita dapat dekat sini 0.06. Alright, selepas dapat 0.06 ni, kita akan kalikan dengan 100. Ini adalah formula dia. Jadi kita dapat dekat sini okey, kita akan dapat dekat sini 6%. So property yang lebih dari 6% consider okey. Maknanya rumah tu boleh cover installment. Alright, maknanya ini adalah formula dia. Formula dia adalah bayaran sewa 1,000 ni, sewa 1,000 kalikan dengan 12 bulan dapat 12,000. Formula adalah bagi dengan 200, okey, harga kita beli tu dapat 0.06 kali dengan 100. Ini formula dia untuk dapat property tu bagus ke tak untuk kita sewakan. Kalau lebih dari 6%, consider property tu adalah bagus. Maknanya kita boleh beli untuk kita sewakan. Right. So boleh continue tadi. Slide. Okay. Right. Next. Okay. So nombor 2, bagaimana mendapat keuntungan dalam pelaburan tanah adalah dengan sewa Airbnb. Okay. Ataupun homestay. Alright. Maknanya kita beli, kita jadikan homestay. Yang ini juga adalah salah satu cara untuk mendapat keuntungan dalam pelaburan tanah. So saya ada seorang kawan, kawan saya, dia memang fokus ni memang untuk bisnes homestay. Okey, beli dan dia jadikan homestay lebih daripada 8 hartanah. So basically macam homestay ni adalah sangat penting juga lokasi dan type property. Sekarang ni orang suka beli orang suka duduk homestay kondo sebab banyak facilities. So yang ini adalah the best lah. Salah satu pelaburan yang the best untuk kita jadi homestay, ini adalah the best strategi. Okay. Sebab ramai, macam contoh kita nak beli property tu, kita kena tahu. Andai kata nak buat homestay, siapa target market kita. Kita nak buat untuk pelancongan, untuk pelancong ataupun perniagaan ataupun majlis. Macam contoh kalau kita beli sebuah rumah banglo ataupun a lot. Alright. So contoh kalau kita beli banglo ataupun kita beli sebuah rumah corner lot saiz besar, okey, contoh kita beli rumah tu 600,000, bulanan RM3,000. Alright. Jadi kita boleh sewakan kepada mereka yang nak buat majlis. Contoh satu hari kita boleh sewakan 1,000.
Alright, 1,000 kalau kita rumah tu kita renovate cantik, kita boleh sewakan 1,000. Alright, satu hari 1,000. Anda kata satu bulan ada 8 hari yang orang sewa untuk dijadikan untuk buat majlis, kita dah boleh dapat 8,000. Katakan kita bayar, contoh kita bayar bulanan, tadi kita bayar bulanan RM3,000. Jadi 8,000 tolak RM3,000, kita masih ada positif cash flow RM5,000. Bayangkan, itu kalau 8 hari. Kalau kita ada 10 hari, kita ada 12 hari, kita akan dapat lebih lagi. Itu yang terbaik. Sekarang ni salah satu strategi adalah beli rumah untuk dijadikan homestay. Right. So ini nombor 2. Okay, next. Okay, yang ini adalah flip. Tetapi sebelum nak masuk flip, saya nak tunjuk dulu tentang, saya nak share dulu tentang sewa tadi. Bila beli tadi, apakah strategi yang kita boleh pakai untuk rumah tersebut. Okay, alright. So saya share dulu screen, saya tunjuk dulu. Ini adalah strategi yang sangat penting. Bila beli property, kena tahu dulu beberapa planning ni, beberapa game plan yang kita boleh guna pakai. Alright. Okay. So, contoh kita beli sebuah rumah ni dengan harga 300,000. So 300,000 adalah bulanan